dalam suasana serba mencabar, serba menyedihkan, mereka-mereka yang ahlul fisq dan juga al-jahilun, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terus-menerus menyebarkan berita-berita yang tidak pasti, bahkan berita-berita yang kadang-kadang direka, sengaja direka berita palsu, kemudian diviralkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayangkan, apabila ada satu hadis, saya kalau tajuk menipu dan berbohong ini, panjang tajuk menipu dan berbohong ni, saya paling teringat sekali hadis bahawa apabila seseorang memanggil anaknya, dia buat macam ni. Dia panggil anak dia buat macam tu. Jadi anak dia pun datang, ingatkan ada sesuatu dalam tangan. Kata Nabi, dia panggil itu bukan untuk bagi, tapi untuk dia pegang dan ambil anak dia, dan di dalam tangannya tidak ada pun benda. Nabi kata itu satu penipuan. Satu. Kalau seorang ibu mengacah anak dia sambil menunjukkan sesuatu di dalam tangan padahal tak ada benda, lalu kemudian anak dia datang dan tidak diberikan benda yang diacah tadi ni, tak ada pun dalam tangan tadi ni, sebab memang tak ada, maka Nabi kata fahiya kizbatun, dikira sebagai penipuan. Satu penipuan. Betapa pada zaman hari ini, bila nak sampai tarikh Angkatan Tentera Malaysia nak membantu PDRM untuk membuat kawalan kepada PKP ni, ada pula yang buat rakam, saya ialah tentera apa semua, tak boleh nak bagi tahu seorang-seorang, tak sempat jadi saya bagi tahu kat sinilah siapa yang ronda selepas ni kita akan. Dia boleh pula mengaku kata dia tu tentera, kemudian orang pula sebar hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehari 1,000 orang dengar. Saya nak bagi tahu peringatan kepada saya dan kita semua. Maka orang yang begitu, yang menyebarkan, sebanyak mana yang menyebarkan dan mendapat sesuatu berita yang palsu atau diada-adakan atau berita bohong itu, maka tanggunglah dosa besar sebanyak orang yang berkongsinya. 1 jam dapat 1,000 dosa besar. Kita ni tak beriman dengan akhirat ke? Kita ni tak percaya ke ada Allah, ada syurga, ada neraka? Ni tak percaya ke macam mana kita ni? Sampai setiap hari berbelas-belas berita palsu disebarkan. Sebab kongsi. Yang paling banyak dosa orang yang mula-mula buat berita tu. Audio ke, suara saja ke, sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni hari ni juga dapat rakaman suara berapa minit perbualan 2 orang nurse yang kononnya mengatakan doktor yang positif COVID, kemudian dah meninggal dah pun doktor tu. Kata doktor tu jahat, doktor tu sengaja nak sebarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dapat berita daripada orang terdekat yang mengenali doktor tersebut, dia orang baik. Dia adalah orang baik yang disenangi oleh orang yang berada di sekeliling dia. Tuan-tuan bayang tengok, 5,000 orang dah kongsi perbualan 2 orang perempuan tu, wanita tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 1,000 orang dah kongsi. Menipu satu dosa besar. Menuduh, buhtan. Buhtan ini, menuduh ini lebih berat daripada mengumpat. Buhtan lebih berat daripada mengumpat. Mengumpat sebab kita sebut benda yang aib, tapi betul, maka dia dah dosa besar. Ghibah. Buhtan
mengatakan sesuatu yang palsu, membuat tuduhan kepada orang tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan orang tu dah meninggal pula. Orang tu dah meninggal pula. Betapa pada zaman ini berita palsu, berita bohong, berita tuduhan sengaja direka-reka oleh orang ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ahlul fisqi, orang-orang fasik pula, menjadi tukang sebar. Sifat tukang sebar ni bukan saya yang sebut, Allah yang sebut ketika menyatakan ayat tabayyun dalam Quran. Allah Ta'ala kata hanya Yahudi dan ahli fasik saja yang suka dan mudah untuk menyebarkan dan berkongsi berita yang tidak pasti atau berita yang bohong. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena hati-hati dan kena jaga. Antaranya juga berita yang begitu banyak adalah yang berkaitan dengan jamaah tabligh. Saya baca pada 21 Mac, saya dapat 3 lembaran secara inilah PDF dalam grup WhatsApp, laporan daripada markas utama tabligh di Malaysia ni di Masjid Seri Petaling, bahawa mereka bagi data, macam mana diperolehi data tu diceritakan secara terperinci lah, bahawa yang hadir pada majlis tersebut, ijtimak mereka ijtimak tersebut paling banyak kehadiran ialah 12,500. Kehadiran yang disebut-sebut dan diketahui oleh seluruh penduduk Malaysia 16,000 tu, kata pimpinan tabligh, jamaah tabligh di Masjid Seri Petaling tu, daripada siapa? Angka tu siapa yang bagi? Angka yang rasmi daripada mereka, tuan-tuan sekalian, 12,500 lebih kurang. Tuan-tuan, masjid mudah sini lah, macam masjid kami ni, Darul Ifta, walaupun tak ada orang ni kan, masjid ni tak ada siapa pun, perakam je dengan saya, tuan-tuan. Setiap masjid, kita tahu masjid tu ketika dibina, satu saf boleh isi berapa orang? Ya, saya tahu. Sebab tu bila pimpinan jamaah tabligh bagi tahu masjid mereka berukuran berapa boleh diisi berapa di sayap kanan sayap kiri, saya tahu benda tu. Maksudnya macam masjid kami ni juga, dalam ni kalau berdiri boleh isi 400 orang. Masjid ni Darul Ifta Sungai Petani ni boleh isi 400 orang kalau berdiri untuk semayang. Untuk semayang. Jadi daripada data-data itulah satu unit di situ, waktu hari ijtimak perhimpunan itu, unit itu yang mengambil kehadiran orang daripada negara ni berapa orang, daripada Myanmar berapa orang, daripada Bangladesh berapa orang, daripada macam tu, mereka ada data yang terperinci, dan daripada tetamu luar negara berapa orang. Semua data itu diketahui secara terperinci, dicampur-campur dengan lengkap. Mereka mengeluarkan satu angka, iaitu kehadiran hanyalah 12,500 orang. Satu benda. Daripada 12,500 orang ni sampai 19 Mac, cepatnya kumpulan ini bertindak. Alhamdulillah, pada 19 Mac, berapa hari lepas je, seramai 10,500 orang telah disaring. Yang ni angka daripada Kementerian Kesihatan. Berapa orang yang hadir? Pimpinan jamaah tabligh Masjid Seri Petaling telah keluarkan bilangan 12,500. Berapa dalam data kementerian yang telah pun pergi saring? 10,500. Subhanallah. Hebat nah. Mereka menerima arahan daripada pimpinan atasan dan diturunkan ke 28 markas. 28 markas turun ke 1,100 halaqah yang ada di bawah tu. Mereka ada sistem mereka sendiri. Turun ke orang bawah, ke negeri, kemudian turun ke bawah lah. Setiap satu halaqah memegang 15 hingga 20 masjid ataupun surau. Sebab tu bila pimpinan atas buat keluar arahan, dalam hanya masa 2 minggu, 10,500 orang telah pun pi buat saringan. Ada data. 10,500
Yang pi 12,500. 1,600 tetamu antarabangsa luar negara. Semua dah telah balik. Hampir 100% telah pun pulang. Dan baki sampai 21 hari bulan 3 hanyalah 500 orang sahaja lagi yang belum membuat saringan. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada pimpinan jamaah Tabligh Seri Petaling dengan kerjasama penuh yang diberikan kepada kerajaan, terutamanya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah dengan tindakan dan keputusan yang cepat untuk mengarahkan ahli-ahli usaha dakwah tabligh yang lain untuk memberikan kerjasama, dan saya harap netizen yang ada di luar sana, kalau nak dapat satu-satu maklumat, hanya ambil daripada sumber dia sahaja. Ambillah daripada sumbernya sahaja. Lain daripada tu, grup WhatsApp kita punya kampung pun jangan percaya lagi. Ada orang hantar kat saya satu perbualan, kata taman sekian-sekian di Sungai Petani dah kena COVID-19 2 orang. Hantar mai. Saya kata jangan kongsi benda tak pasti. Dia kata tak pasti. Macam mana ustaz, ni grup WhatsApp kampung Oh, grup WhatsApp kampung tu semua orang pakar, semua yang ni kah? Semua memang dah pasti kah? Jangan kongsi. Dia punya kaedah, grup WhatsApp taman tu mesti betul. Ni orang hujung lorong tu bagi tahu, takkan tak betul. Dia bukan pasal hujung lorong tu kau tak lorong tu, dia berita mesti daripada sumber yang sahih, barulah berita itu boleh dikongsi. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Semoga kita menambah pahala, jangan menambah dosa, dan mohonlah kepada Allah untuk sentiasa dipandu oleh Allah SWT. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.